السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita pada malam ni bersua sekali lagi untuk kita menyambung risalah kita, iaitu 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana perbahasan kita daripada risalah ni berhenti lama. Saya pun tak ingat lama mana, bahkan saya tak ingat berhenti dekat mana. Saya hanya berpada catatan yang ada dalam buku saya, dan buku ni pun saya baca di tempat lain jugalah. Saya bacakan di Perlis dan dah habis tempat tu, jadi dia bercampur yang di sini dengan yang di sana. Okey. Cuma pada malam ni saya nak pilih sendirilah kita sambung di mana. Okey. Kita akan sambung pada sunnah yang ke-8. Kalau yang sebelum-sebelum tu saya tak sebut, nanti kita akan patah balik pada pusingan seterusnya. Okay. Sebab saya dah baca untuk persediaan pada malam ni ialah untuk sunnah yang ke-8, iaitu muka surat yang ke-24. Muka surat yang ke-24, sunnah yang ke-8, iaitu berdoa kepada saudara kita secara sembunyi. Jadi kita tengok apa yang ditulis oleh penulis hafizahullah ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Apa maksud hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim ni? Maksud dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim, sesungguhnya doa seorang muslim li akhihi bi dhahril ghaib, kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya, mustajabah. Doa itu mustajab. Mustajab dengan makna dimakbulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi orang yang mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas. Kullama da'a li akhihi bi khairin, yang mana malaikat itu bila mana ianya telah mendoakan kepada saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat itu akan mendoakan kepadanya. Qala al malakul muwakkalu bihi, tak kala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata amin walaka bimislin. Amin dengan makna mustajabkanlah doa itu, engkau juga mendapat semisal seperti saudara kamu tadi. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni, pertama kita boleh nampak zahir hadis ni dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang macam mana nak menjaga keharmonian hidup sesama manusia, iaitu hubungan kita dengan manusia yang lain, iaitu dengan sentiasa mengharapkan kebaikan, optimis terhadap saudara kita ni, supaya dia dan kita sentiasa berada dalam kebaikan. Itu yang zahir, sebelum pada kita baca pengajaran-pengajaran yang ada dalam hadis ni. Dan kalau kita tengok dalam hadis ini juga,
Apa yang dapat kita lihat? Nabi sebut da'watul mar'il muslim, doa seorang yang muslim kepada saudaranya. Tuan-tuan, puan-puan, dia boleh tanda sini, doa ini termasuk juga saudara kita yang bukan muslim. Bukan hanya saudara kita yang Islam saja, saudara kita yang bukan muslim pun termasuk sekali dalam ini. Kita boleh doakan kepada dia, dan kita mendapat doa yang baik itu, iaitu balasan doa malaikat pun sama, walaupun kita doakan kepada yang bukan muslim. Cuma doa kepada yang bukan muslim ni ada sedikit perbahasan. Dalam pengajaran dia tak sebut, cuma saya nak tambah beberapa perkara. Pertama, doa kepada non-muslim, bukan Islam, yang dibenarkan dari segi syarak ialah mendoakan supaya Allah Ta'ala beri hidayah sehingga diorang yang kita doakan tu kenal Islam, kenal kebenaran. Macam mana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS mendoakan bapanya Azar, seorang pembuat tukang berhala, tukang buat berhala. Cuma bila mana non-muslim tu dia dah mati, kita tak dah lagi mendoakan kepada beliau dengan keampunan ataupun hidayah. Tak ada lah. Maknanya sewaktu dia hidup, kita boleh doakan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan urusan-urusan kehidupan dia yang umum tak bersangkut paut dengan agama. Maknanya kalau dia tu sakit, kita doakan supaya dia sembuh. Kalau dia berniaga, yang non-muslim ni lah, kita doakan supaya perniagaan dia elok. Tapi kalau dia bersangkut paut dengan urusan agama, contoh dia nak buat tempat ibadah agama dia, dia pun mari dekat kita, dia kata, Haji, minta Haji doa sikit supaya kami nak buat kuil ni jadilah, kuil kami ni jadi. Kita tak doa lah yang tu, sebab itu ialah bab pada syiar agama yang tak betul. Kita tak nak kata lebih-lebih, cuma kita nak sebut benda tu dilarang lah, benda tu tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi doa pada urusan-urusan kebaikan, contoh bagi diorang ni diberikan pelepasan daripada masalah-masalah kehidupan, diorang ni susah payah dapat kerja, kita boleh doakan dia. Berdasarkan hadis, Nabi pernah doakan Yahudi daripada keturunan Mudar, datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, kampung kami ni jarang sungguh turun hujan. Hadis ni riwayat Muslim, dan diorang ni Yahudi. Nabi pun doa, dan akhirnya Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi, turunlah hujan di perkampungan Yahudi Mudar itu. Tunjuk pada kita bolehlah minta doa pada Allah Ta'ala untuk kawan-kawan kita yang bukan Islam pada urusan-urusan kehidupan yang tak bersangkut paut dengan penyembahan selain pada Allah Ta'ala ataupun agama diorang. Tapi syaratnya diorang masih hidup. Bila mana diorang dah meninggal, kita tak doakan apa-apa, kita tak ucapkan apa-apa yang memberi kebaikan di akhirat. Sebab tu ada perbahasan berkenaan dengan doa orang-orang Islam kepada orang-orang bukan Islam yang baru meninggal dunia, iaitu ucapan rest in peace. Kita tak boleh sebut benda tu kepada non-muslim. Itu yang tepatnya kita tak sebut. Sebab jelasnya mereka tidak berada dalam peace lah lepas dia dah mati dengan keadaan macam tu. Sebab Nabi tak pernah doakan kepada pak nakan dia Abu Talib dengan kebaikan, keampunan. Sebab turun ayat berkenaan dengan larangan itu. Nak tunjuk pada kita buat benda tu iqtidaan, mengikut daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian kita tengok pengajaran yang ada dalam buku ni. Dia sebut ada beberapa pengajaran. Hadis ni ringkas saja. Hadis yang lepas ni dia agak panjang sikit. Saya nak tambah banyak perkara untuk hadis yang ke-9 nanti. Okay. Cuma kita baca dulu pengajaran daripada hadis. Dia sebut sini, hadis ini menjadi dalil bahawa berdoa tidak sia-sia. Doa itu tidak sia-sia. Bahkan ia adalah senjata orang mukmin. Kita boleh tengok pada muka surat yang ke-24 tu, yang pertama dia sebut doa tidak sia-sia. Okay. Doa ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang ada, dalam satu hadis saya sebut secara mafhum saja, Nabi sebut setiap satu orang yang mengangkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan doanya selama mana dia berdoa dalam
hati yang bersungguh-sungguh, dalam keadaan dia bersungguh-sungguh. Dia tak lalai, dia tak khayal waktu berdoa. Dan Allah Ta'ala akan jadikan doa tu kepada 3 keadaan. Okay. Ini yang adalah hadis. Pertama, keadaan doa bila mana kita berdoa, Allah Ta'ala akan makbul direct. Sesuai, sama macam apa yang kita minta dalam doa tu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh satu orang tu Allah Ta'ala tidak makbulkan sesuai permintaan dia, tapi Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan di akhirat. Dia tak dapat dunia, dia dapat di akhirat. Yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan doa itu sebagai penghalang daripada keburukan-keburukan yang akan tertimpa pada dia. Maknanya, walaupun kita berdoa dan kita tak nampak kesan daripada doa tu macam Allah Ta'ala nak makbul, tak ada nampak tanda-tanda pun, tapi tetap berdoa, kerana doa itu boleh jadi penghalang kepada keburukan-keburukan lain yang mungkin ditakdirkan pada kita, tapi kerana doa tu dia jadi penghalang. Jadi 3 cara Allah Ta'ala berurusan dengan doa kita. Maknanya doa tidak pernah sia-sia. Syarat dia, waktu kita berdoa tu, kita berdoa dengan hati yang penuh harap pada dia, dan kita tidak mensyirikkan dia, dan kita tidak ada dosa yang menzalimi sesama manusia. Kita tak bawa problem kita dengan orang. Maka orang yang macam ni, dia akan dapat peruntukan doa tu. Itu yang pertama. Okay. B yang dia sebut sini, orang yang mendoakan orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi akan diberikan ganjaran doa tersebut. Nak tunjuk pada kita sini ialah kebaikan mendoakan sesama Muslim dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bukan Muslim sajalah, semua orang. Kita berdoa kepada umat manusia keseluruhannya, tak kira di mana tempat, maka itu merupakan satu benda yang menyebabkan kita dapat kebaikan pada benda tu. Dan ini ialah benda yang akhir zaman ni orang kurang buat. Orang banyak mengkritik tapi kurang berdoa. Bahkan umat hari ni dia berhajat kepada doa, tuan-tuan. Masalah masyarakat dunia hari ni, masyarakat negara ke mana-manalah yang namanya manusia ni, kenapa jadi macam tu? Kerana kurang orang yang berdoa. Jadi kita kena pakat-pakat berdoa lepas pada ni. Setiap benda yang berlaku dalam masyarakat, sebelum mulut tu laju untuk mengkritik ataupun komen, kita sulamilah masalah yang kita ulah tu dengan doa, supaya ianya menjadi rahmat yang Allah Ta'ala beri dan Allah Ta'ala sampaikan kerana doa-doa yang dipanjatkan ni. Seterusnya muka surat 25, kelebihan ini diberikan kepada si pendoa kerana ada 2 kebaikan yang telah dia lakukan dengan amalan ini. Ini yang disebut oleh Qadhi Iyad dalam Ikmal Al-Mu'lim. Dia kata 2 kelebihan. Yang pertama, si pendoa ikhlas dalam doanya sehingga tidak menzahirkan apa yang dia doakan kepada orang lain. Petunjuk pada kita orang yang boleh berdoa secara diam-diam ni, dia orang yang ikhlas, sebab dia tidak menzahirkan, dia tak beritahu pada orang. Dia doakan kebaikan tertentu pada orang tertentu, dia tak sibuk nak beritahu orang. Itu petanda pada keikhlasan, dia cuba nak sembunyikan. Yang kedua, si pendoa telah melakukan kebaikan dengan mendoakan kebaikan kepada orang lain dalam doanya. Maknanya nak sebut sini, kita duk tengok 3 poin yang dah kita lalu ni, tunjuk pada kita orang yang berdoa itu tidak luput pada mereka dalam lingkungan kebaikan. Sebab tu ianya merupakan perintah oleh Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala sebut tentang perintah suruh berdoa. Dan banyaklah doa-doa yang Allah Ta'ala suruh, Nabi suruh. Bahkan kalau kita baca Quran, kalau tak sempat baca hadis Nabi, dalam Quran tu sendiri Allah Ta'ala senaraikan doa Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad cukup banyak. Antaranya doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh dan berbagai-bagai. Dan antara doa yang selalu kita diulang dan ianya ada dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan kata Anas bin Malik menurut hadis riwayat Muslim,
inilah doa yang paling banyak Nabi berdoa, dan Nabi kempen orang suruh berdoa dengan doa ni. Cuma sayangnya doa ni kita selalu sangat duk sebut, dia jadi kurang sensitivity terhadap doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan, wa qina azabannar, dan hindari kami daripada azab neraka. Doa ni doa yang kuat tuan-tuan, tapi dengan sebab dia selalu dibaca, dia jadi kurang sensitivity. Bahkan kita orang Melayu ni dengar doa ni, apa jadi pada orang tu? Dia tahu orang yang doa tu dah nak habis dah berdoa. Sebab orang duk ingat doa ni ialah ending pada doa, sedangkan tu doa yang kuat dan ampuh. Kan kalau tengok orang-orang yang suka duduk dalam majlis baca doa panjang-panjang ni, awal-awal doa tu segar lagi. Dia tengok kawan tu imam ke syekh duk baca doa panjang, dia pun lena. Dengar Rabbana atina fid dunya hasanah, cerah. Tambah dengan bunyi talam pinggang mangkuk kat belakang, lagi cerah mata dia. Tapi doa tu doa kuat, tapi dengan sebab selalu duk baca, kurang sensitivity. Kata Anas, kata Ummu Salamah, ini doa yang paling banyak aku dengar Nabi SAW duk sebut, duk amal. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya perbanyakkanlah kita ni berdoa. Dan kita masyarakat Melayu ni dia kurang sikit bahagian doa ni. Masyarakat yang paling kuat doa ni ialah masyarakat Arab. Walaupun dia orang tu adalah, orang kata apa, dia punya kekurangan dia, tapi bangsa Arab ni lah bangsa yang dia orang dengan doa ni rapat ataupun dekat. Naik teksi, turun teksi pun doa ke orang, dapat bantuan sikit pun doa ke orang. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat dia orang secara umumnya. Dan antara sebab saya tengoklah kenapa masyarakat kita ni dengan doa dia payah, sebab dia melihat doa ni perlu kepada pakaian yang bersih. Bahkan hak yang lebih payah lagi, nak kena pakai baju Melayu dulu, nak kena pakai kain plekat dulu, nak kena cari jubah dulu. Yang perempuan nak kena cari telekung dulu baru boleh berdoa. Kalau doa ni pula nak kena angkat tangan, kalau tak angkat tangan rasa macam tak berdoa. Nak kena ambil air sembahyang. Itu ialah adab-adab yang dianjurkan dalam doa. Tapi kita boleh berdoa di mana-mana keadaan pun, dan tak perlu dan tak disyaratkan angkat tangan. Sebab tu antara sebab sebahagian orang ni dia berat nak berdoa. Sebab apa? Sebab dia lihat doa tu perlu diupacarakan dengan kaifiat tertentu, sedangkan doa itu mudah sahaja, doa itu ringkas. Seterusnya D yang disebut sini, oleh kerana itu sebahagian golongan salaf apabila ingin berdoa kepada diri sendiri, mereka selalu memasukkan doa kepada kaum muslimin apabila berdoa supaya mereka dapat ganjaran, seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Maknanya antara kebiasaan salafus salih, kalau doa bukan doa diri sendiri, doa juga kepada muslimin keseluruhannya. Seterusnya I dia sebut sini, keikhlasan dalam beribadah sangat penting dalam kehidupan insan. Orang yang ikhlas permintaannya tidak akan ditolak apabila berlaku persamaan antara sifat manusia dan malaikat. Tengok dia sebut sini, apabila berlaku persamaan antara sifat manusia dan malaikat dalam bab keikhlasan beribadah dan beragama, maka malaikat akan berdoa kepada Allah supaya mustajabkan doa si pendoa yang mendoakan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maknanya tabiat suka berdoa ni ialah tabiat malaikat. Dan malaikat ni makhluk Tuhan yang tak pernah ingkar, derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita ni hidup, kita berurusan pada dua perkara. Perkara pertama, kita nak ikut ajakan-ajakan kebaikan yang didatangkan oleh malaikat. Yang kedua, kita nak ikut hasutan bisikan syaitan yang lalu dalam kehidupan kita hari-hari. Hari-hari kita bangun tidur sampai kita tidur balik, yang kita duk bertembung hari-hari ini ialah dengan bisikan syaitan dan juga seruan-seruan kebaikan daripada malaikat. Bila mana kita boleh buat berdoa ni, boleh berdoa ni, ianya ialah penyerupaan sikap macam malaikat. Bukan jadi malaikat, tapi sikap makhluk Tuhan yang baik. Maka itu ialah petunjuk kepada satu bahagian kebaikan dah ada pada
pada orang tu. Dan malaikat juga berdoa agar si pendoa itu diberi ganjaran yang sama. Seterusnya F dia sebut itu, dapat difahami juga daripada hadis ini bahawa ia mengandungi ancaman kepada pengumpat yang mengumpat manusia lain tanpa pengetahuannya. Okey, mafhum mukhalafah, kefahaman di sebalik apa yang disebut dalam hadis ni. Hadis ni beri kepada kita saranan orang berdoa, malaikat akan doakan dia. Tak sebut pun orang yang sebut perkataan buruk, orang yang caci orang, maki orang. Tapi dalam apa yang kita boleh ambil yang berlawanan daripada topik asalnya ialah orang yang suka mengumpat, maka dia pun akan dapat benda yang sama. Ini kerana jika doa yang baik akan didoakan seumpamanya oleh malaikat untuk si pendoa, muka surat 26, bagaimana pula jika pengumpat yang menyebut benda buruk orang lain, mungkin juga malaikat akan mendoakan supaya keburukan itu menimpa si pengumpat itu juga. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil. Dan ini benda yang kita kena beri perhatian lah, terutamanya umat akhir zaman, terutamanya kita yang hidup pada zaman era teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Orang nak mengumpat sangat mudah, dia tak perlu dah cari geng mengumpat, dia hanya kena ada internet sahaja. Dia ada internet, dia ada akaun media sosial tertentu, dia duduk dalam bilik seorang-seorang, dia dapat dosa mengumpat. Seorang diri, tuan-tuan boleh bayang. Seorang diri, tak ada orang pun. Dia duk umpat orang tu, dia fikir macam mana aku nak maki orang ni. Dia fikir buat satu akaun palsu, masuk serang page orang ni ataupun serang akaun orang ni, kutuk sekutuk-kutuknya, keluar segala jenis perkataan yang tak bagus dan akhirnya mengumpat di situ. Seorang diri, suara pun tak bunyi. Itu juga termasuk pada apa yang kita bincang. Waktu kita ucapkan tu, kita kena tahu di kiri dan kanan kita ni ialah malaikat. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan perkataan oleh satu orang tu, melainkan di kiri dan kanannya ialah raqib dan atid yang sentiasa mencatat amalan itu. Jadi makin moden zaman, sepatutnya makin kreatif nak buat pahala. Tapi makin moden zaman ni, dia jadi makin kreatif juga untuk kata pada orang dan mengumpat pada orang. Pilihan ada di tangan, kita nak pilih yang mana, nak ambil yang buruk ataupun nak ambil yang baik. Jadi itu apa yang disebut dalam sunnah yang ke-8, mendoakan saudara secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran kebaikan, malaikat doakan kepada kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada sunnah yang ke-9. Okey. Sunnah yang ke-9 kita tengok, mengibas tempat tidur dan membaca doa sebelum tidur. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud dia, kata Abu Hurairah, dia kata Nabi bersabda, jika kalian mendatangi tempat tidur, idza awa ahadukum ila firashihi, maknanya satu orang tu dia pergi ke tempat pembaringan untuk tidur. Dan perkataan awa ni maksudnya ialah satu orang tu memang dia dah kuyu mata, dia dah memang laluk nak tidur dah. Itu keadaan dia. Dia memang nak tidur, bukan dia nak baring atas katil kemudian dia nak main telefon, mata duk segar lagi. Bukan yang tu yang dimaksudkan. Idza awa ahadukum, bila mana satu orang dia pergi ke hamparan dia, katil dia ke apa saja yang dia guna untuk dia tidur, apa kata Nabi? Falyanfud firashahu bidakhilati izarihi, hendaklah dia mengibaskan tempat tidurnya dengan bahagian dalam kainnya. Dalam hadis ni Nabi suruh kita buat perbuatan. Apa perbuatan yang disuruh tu? Ialah kibas. Maknanya kita
guna selimut ataupun cadar tu kita sapu apa saja yang ada atas katil kita. Walaupun katil kita tu cadar dia tegang, tak ada apa-apa yang menyakitkan mata, semuanya elok, semuanya dah disusun. Sebab kita pun jenis bangun pagi kita kemas terus tempat tidur, pun kena buat juga hadis ni. Kena buat seperti mana yang disebut dalam hadis ni. Tujuan dia nanti kita akan sebut. Okay. Kemudian kata Nabi, fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Kerana seseorang itu tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Merujuk pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi kata fa innahu la yadri, kerana dia tidak tahu apa yang terjadi berlaku di tempat tidur dia, di katil dia, di rumah dia, dia tak tahu apa. Bila mana dia dah kemas tempat tidur dia, bangun pagi dia pun keluar buat urusan harian dia, dia pergi kerja ke, dia buat apa-apa. Malam nanti dia balik, dia nak tidur, dia tak tahu apa. Walaupun rumah kita sekarang ni tertutup, pintu, kunci apa semua. Okay. Kalau rumah zaman Nabi dulu, para ulama sebut kerana mungkin ada serangga-serangga yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Ada binatang-binatang yang berbisa mungkin berada. Sebab tu Nabi suruh. Okay. Tapi zaman kita ni rumah kunci, rumah pun pakai pest control, memang confirm tak masuk dah serangga-serangga ni. Rumah kita pun semua clear, semua penapis udara semua ada, pasang aircon lagi, bau pun elok apa semua. Jadi rasa macam tak payah buat kot. Nanti kita akan sebut. Tetap kena buat juga. Dia taklah sampai wajib. Cuma nak katanya ada kebaikan pada orang yang tak meninggalkan perbuatan itu. Okay. Kemudian kata Nabi, summa yaqul. Lepas pada dia dah kibah tempat tidur dia dah sapu tempat tidur dia dengan selimut ke dengan apa. Kemudian dia baring dan dia sebut perkataan ini. Bismika Rabbi. Apa yang dia sebut? Dia berdoa dengan namamu wada'tu jambi, aku baringkan pembaringan aku, wabika arfa'uhu, dan aku angkat kata apa, pinggangku disebut sini. Okay. Sebenarnya aku angkat diri aku secara umumnya. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau menahan nyawaku ketika tidur, rahmatilah aku. Wa in arsaltaha fahfazha, jika engkau melepaskan nyawaku ketika mana bangun tidur, maka peliharalah nyawaku. Bima tahfazu bihi ibadakas salihin, dengan apa yang telah engkau pelihara terhadap hamba-hambamu yang saleh. Okay. Kita boleh tengok dalam hadis ni dia nak sebut apa. Saya tak nak baca yang pengajaran hadis ni dulu. Saya nak tengok dari segi kata apa yang disebut dalam kitab-kitab yang lain ataupun yang disebut oleh ulama-ulama yang lain. Okay. Saya ambil syarah kepada Hisnul Muslim, salah satu kitab yang memang terkenal menghimpunkan zikir-zikir harian ni. Dia ada satu syarah Ithaf Al-Qari, nama dia, satu syarah Ithaf Al-Muslim nama dia, syarah pada sahih, syarah kepada Hisnul Muslim ni. Okay. Apa dia sebut? Ma yastafid min hadzal hadis, apa yang dapat kita ambil faedah daripada hadis ni. Okay. Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan hadis ini. Okay. Pertama, hadis ni dia banyak riwayat. Kebanyakan riwayatnya datang daripada Abu Hurairah lah. Kalau kita tengok ramai para ulama yang riwayat, ada yang riwayat daripada Bukhari, ada riwayat pada Muslim, ada riwayat daripada Tirmizi, dan ramai lagi lah. Okay. Nak tengok apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan faedah, istifadah pada hadis ni. Yang pertama dia kata masyru'iyatu qaul hadha dzikr ba'da nafadha al-firash 3 marrat. Pensyariatan zikir selepas kita kibah tempat tidur tu 3 kali. Hadis yang kita baca ni riwayat Muslim dia tak sebut berapa kali. Ada riwayat sebut kena 3 kali. Kita kena buat, kena cukup 3 kali ke? Itu ada perbahasan di kalangan para ulama. Okay. Wa hadha an-nafdu min babil akhdhi bil asbabil masyru'ah. Kata para ulama bila mana dia syarahkan hadis ni, kata sebab apa kena kibah tempat tidur tu? Sebab dalam Islam ni dia mengajar penganutnya nak minta perlindungan, kena usaha menunjukkan kita nak perlindungan itu. Contoh, bila mana kita sakit, kita pergi berubat.
Walaupun berubat ni bukanlah hukumnya wajib. Tak wajib berubat tuan-tuan. Melainkan kita ni rasa kita kalau tak berubat, mulut kita ni duk merungut panjang. Kita kena berubat lah. Takut merungut panjang tu boleh mengganggu keimanan pada qada dan qadar pula. Maka kita berubat. Jadi untuk pastikan tempat tidur kita tu selamat, kita kena kibah lah. Memang Allah Ta'ala yang memudaratkan, Allah Ta'ala yang menyelamatkan. Tapi kita bukan Jabariyah. Jabariyah ni semua benda tu Tuhan dah tetapkan. Sesat pun Tuhan tetapkan. Orang kata apa? Beriman pun Tuhan tetapkan. Okay. Jabariyah ni lah satu pemikiran macam tu lah. Maknanya segala benda ni Tuhan yang tetapkan. Kita cuma berfungsi sebagai pelakonnya. Maknanya satu orang tu dia sesat bukan kerana salah dia. Tuhan dah takdir dia sesat. Yang macam ni ada. Duk ada dekat kat kawasan kita ni. 2 hari lepas duk mari pejabat mufti. Saya tak nak ceritalah siapa tu. Okey. Cuma nak sebutnya ialah selalu duk bercakap lagu tu lah. Okey. Dia kata kita ni tak boleh sesatkan orang. Sesat-sesatkan orang ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Orang tu jadi sesat, kita tak boleh kata sesat lagi. Tak ada hak kita untuk sesatkan orang. Tapi perbuatan, percakapan, pengamalan jelas dah menunjukkan gelong tu, jelas tu. Itu ialah pincang dalam akidah sebenarnya. Sebab tu nak selamat rumah kena kunci. Sedangkan yang menyelamatkan dan yang memudaratkan Allah Ta'ala. Memang rumah berkunci pun orang boleh masuk. Tapi akhdhu bil asbab. Kita ambil sebab yang betul. Bila mana satu orang dia sakit, dia pergi berubat, jumpa doktor, doktor kata sakit ni kena makan ubat ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Itu dia panggil akhdhu bil asbab. Dan kita mengambil sebab tu sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sebab Nabi sendiri tunjuk, kalau nak bagi hilang benda-benda yang boleh ganggu di tempat tidur kita, kena kibahlah tempat tidur tu. Bukan guna petua-petua yang tak ketahuan hala. Itu dia panggil orang yang mengambil sebab yang syar'i. Sinilah tempat orang Melayu kita ni dia tergeliat, dia bertukar dengan ikhtiar yang tidak syar'i. Sebab tu kita akan tengok bila mana kita sebut bab ni ada orang dia faham. Oh boleh berubat, maknanya boleh lagi berubat dengan tok bomo apa semua. Itu bab lain. Itu tak. Contoh tuan-tuan, sakit buah pinggang. Pergi perubatan moden, sains. Dia kena buat hemodialisis ni, kena orang kata apa, kena cuci buah pinggang dia. Okay. Tapi dia pergi berubat dengan satu perubatan batin mana, pembedahan batin mana tak perlu. Tok bomo tu ambil satu garpu ke, sudu ke apa, toreh-toreh kat pinggang dia, okey, lega. Okey, tak ada masalah. Okey. Betul tak cara tu? Dari segi syarak dia tak betul. Sebab apa yang dilakukan oleh tok bomo tu menyalahi asbab. Tak bedah, mata tak tengok pun buah pinggang tu macam mana. Kemudian mungkin ada orang akan bertanya, tapi saya pergi buat tu elok, kebah elok, baik. Baik bukan konklusi kepada betul dan tak betul benda tu. Saya selalu sebut benda ni. Satu benda tu kalau dia dibuat dengan jalan tidak syar'i, dia bukan menunjukkan kalau benda tu jadi. Dia dibuat dengan cara tak syar'i. Contoh pergi jumpa bomo, sakit buah pinggang, pergi hospital, berubat bedah tak jadi. Jumpa bomo sama sedah. Okey. Clear, baik. Tiba-tiba dia kata, elok je kita pergi pun ikhtiar, tak ada masalah. Okey. Kalau benda tu jadi, ia bukan petanda benda tu betul, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham isu antara ikhtiar yang tidak syar'i dengan ikhtiar yang syar'i ni, ataupun mengambil sebab yang betul. Pergi jumpa bomoh akhirnya elok, ia bukan kata perbuatan bomoh tu betul, dibenarkan. Sebab Nabi dah beri larangan yang cukup banyak dalam bab ni. Sehingga Nabi kata orang yang pergi dan dia percaya, bukan dia berubat, dia pergi tengok perbuatan rawatan tu, oh betul perbuatan ni, boleh pakai lah. Yang macam ni pun semayang tak terima 40 hari. Nabi sebut, apatah lagi yang pergi, yang beriman, yang bayar, yang ajak orang untuk pergi ambil rawatan tu atas nama ikhtiar. Saya selalu sebut, tuan-tuan kena faham benda ni. Benda ni pernah didebatkan oleh musyrikin Mekah depan Nabi. Musyrikin ni dia kata pada Nabi, ya Muhammad, apa faedah kalau kita tinggalkan sembahan berhala? Sebab aku sembah berhala, niaga aku untung. Aku punya perkahwinan okey, anak-anak aku ramai, harta aku banyak.
kamu yang duk lawan ni, yang duk kata sembah berhala ni tak betul, aku tengok makin hari makin orang benci kamu. Anak kamu pun makin hari makin setahun mati, seorang-seorang mati. Orang kata benda tu pada Nabi. Apa jawapan dia? Sehingga turun ayat dalam surah Fussilat. Allah Ta'ala kata, keberhasilan benda yang salah bukan petanda benar benda tu. Pergi jumpa jadi kebab. Saya beri contoh mudah pada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi curi gula dengan tuan-tuan pergi beli gula. Gula tu dua-dua buah air. Dua-dua manis buah air. Bubuh teh, bancuh teh, bubuh gula. Satu gelas gula curi, satu gelas gula beli. Beli dengan halal. Pergi bayar. Yang satu lagi ni curi letak dalam baju. Lepas tu buat air. Bancuh buat air teh. Minum manis, sedap yang curi pada yang beli. Tiba-tiba kata, curi tak salah. Sebab saya buat air manis. Itu saya nak bagi faham. Okay. Dia tetap salah walaupun jadi. Walaupun jadi. Sebab tu ada orang dia tertipu situ. Dia problem, dia tergeliat di situ. Sebab tu ada orang dia tak nak tinggalkan benda tu. Dia rasa benda tu betul. Sebab itulah kalau kita tengok kan, amalan-amalan yang sebelum tidur ni macam-macam tuan-tuan, petua-petua ni. Yang sehari dua ni orang duk bising, orang duk cerita kata nak tidur kena baca bismillah 41 kali. Ada orang petikai. Ada para asatizah kita yang kata bismillah tu tak salah, cuma amalan tu tak ada sumber. Bila mana tak ada sumber, dan Nabi pula dah ajar dengan panjang lebar dalam bab nak sebelum tidur ni. Ini baru satu hadis dalam buku kita ni. Kalau kita buka dalam Hisnul Muslim, 9-10 tata cara sebelum tidur ni macam-macam. Kena baca 3 qul, kena baca ayat kursi, kena baca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah, dan Nabi sebut fadilat sekian-sekian, kelebihan sekian-sekian. Baca zikir, kata apa, tahmid, takbir, dan juga kata apa, tasbih ni yang diajarkan kepada Fatimah. Nabi ajar. Tiba-tiba datang satu orang tak tahu daripada mana. Dia kata sebelum tidur ni kita kena baca bismillah 41 kali. Lepas tu dia kata sebenarnya bismillah ni dia banyak kelebihan. Baca bismillah sebelum tidur 41 kali, kita akan dijauhkan daripada gangguan syaitan. Tak kena gangguan syaitan. Bertembung dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata siapa baca ayat kursi, Allah Ta'ala akan hantar malaikat yang jaga dia sampai ke pagi. Siapa baca 2 ayat akhir daripada surah Baqarah, dia akan dijaga, diberi kecukupan pada malam itu. Bertembung. Tambah pula bismillah ni dia mudah, ringan sikit pada ayat kursi dengan 2 ayat terakhir tu. Sebab tu kalau orang baca tata cara tidur Nabi ni, adab sebelum tidur ni, ada orang dia tengok, oh panjang Nabi belum tidur, nak kena baca surah Al-Mulk lagi, nak kena baca itu, nak baca ini. Datang satu orang Tok Syekh kata 41 kali cukup. Dan kita terima secara mentah-mentah sahaja, hanya kerana dia berperwatakan sebagai seorang orang yang alim, lalu kita terima. Dan saya pernah dengar benda ni lah. Sebelum daripada yang duk viral 2-3 hari ni lama dah bahkan dia jadi petua sebahagian orang tua kita dulu pun. Kalau malas sangat baca baca 21 kali. Ada satu orang tok guru tu, dia dah meninggal dah pun, terkenal lah belah utara, saya tak nak sebut nama. Tapi kita hormat keilmuan dia dalam bab lain. Cuma dalam bab ni dia macam bermudah-mudah sangat nak terima amalan yang tak disandarkan pada Nabi secara detail. Dia kata baca 21 kali, tapi kena kacau juga sikit-sikit kalau ada hantu. Baca 41 tempat kerah tara mana pun tak kena kacau. Dan orang dengar, orang rasa mudah. Bismillah ni mudah tuan-tuan, mana-mana orang boleh sebut. Dan dia kata kalau nak berubat benda lain, boleh guna juga bismillah. Antaranya baca bismillah sesuai bilangan hurufnya. Dia pun kata bilangan huruf bagi bismillah ni 786. Baca 786 kali, 786. Tuan-tuan, angka ni agak sinonim kan, 786 ni. Kedai nasi kandar pun banyak ada ni, 786 ni. Okey. Baca sebanyak, saya pun tak tahu dia bilang macam mana. Kita duk bilang bismillah sampai Ar-Rahim tu tak sampai 100 pun tak sampai. Tapi dia kata 786 bilangan tu, tak tahulah dia kira. Dan saya duk tengoklah antara bilangan tu dia boleh pergi sampai 700 sebab apa? Sebab adanya kepercayaan ilmu abjad ni. Ilmu abjad. Dulu orang Melayu kita ni dia ada ilmu abjad. Ilmu abjad ni
kalau bomo-bomo lama, orang tua dia panggil ilmu raksi. Belah pantai timur dia panggil ilmu raksi. Satu huruf ada berapa perkiraannya. Alif contoh 5, ba 7, dia akan tambahlah. Ba berapa, sin berapa, mim berapa, Allah tu berapa, Ar-Rahman berapa, Ar-Rahim berapa, tolak campur bahagi semua dapat 786. Baca 786 kali bismillah, tiup pada air, bagi pada anak, zala baladuhu, kata tok guru tu, hilang bodoh anak tu, bagi terang hati. Baca kawan tu. Tok guru tu kata baca lebih tak jadi, baca kurang tak jadi. Terlebih start balik pada awal, letih juga. Sedangkan yang Nabi ajar lagi mudah daripada tu. Cuma nak kata dia macam ni tuan-tuan. Kita bukanlah tengok amalan-amalan yang diberi petua. Kadang-kadang petua-petua yang diberi ni dia lebih berat daripada sunnah Nabi. Tapi kenapa orang minat? Sebab memang syaitan ni dia akan jadikan kita minat pada hak yang bukan Nabi suruh. Memang macam tu. Dan itulah peperangan setiap hari yang kita kena lalui. Setiap hari. Tambah pula sekarang ni ada satu orang penceramah terkenal pada Pantai Timur ni, tiap-tiap hari 5-6 video petua pelik-pelik duk naik. Ramai orang duk tengok tuan-tuan. Kita tak larat nak jawab kadang-kadang. Okay. Cuma nak katanya orang minat sebab apa? Mudah, ringkas, dan ianya jadi. Oh tu masalah besarnya. Jadi. Memang jadi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang duk hafal mantra pelik-pelik, amalan pelik-pelik ni, antara sebab dia kemah pegang benda tu jadi. Ada setengah orang-orang tua nak tidur malam sebut satu ucapan, wahai malaikat katibin, gerak aku pukul 4:30 pagi. Dia sebut bangun sungguh pukul 4:30 pagi. 4:30 tu duk rasa macam orang duk tarik ibu jari kaki dia. Bangun. Dia kata mujarab sungguh amalan ni. Duk amal daripada umur 20 sampai umur 60 duk amal. Rupa-rupanya yang duk panggil tu ialah jin mambang mana kita pun tak tahu. Okay. Cuma nak kata sebab apa yang jadi macam tu? Keberhasilan. Keberhasilan dia tu. Dan itulah ujian kita dalam beriman ni. Sebab tu bila mana para sahabat, mereka ni diuji. Allah Ta'ala kata mereka diuji. Diuji sebab apa? Mereka tengok jadi orang-orang kafir ni, amalan yang diorang buat tu jadi. Payah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita, saya nak sebut sini, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, tuan-tuan puan-puan yang ada ni, para sahabat diorang mempertahankan akidah susah. Sebab Nabi pada waktu tu belum menunjukkan kejayaan secara jelas lagi. Nabi tak ada tempat lagi di Madinah. Nabi pun tak ada lagi tunjuk mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bertembung dengan amalan-amalan yang pelik-pelik. Bertembung dengan ahli kitab Yahudi ni. Okay. Cuma nak sebut pada kita tuan-tuan, apa yang Nabi ajar itu lengkap. Dan dia macam-macam cubaan-cubaan untuk kita ni, orang kata apa, tak amal benda tu. Saya teruskan, nanti kita azan lah nanti. Okay. Maknanya cubaan-cubaan untuk tak amalkan benda tu, tidak mengamalkan benda tu. Inilah benda yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Tambah pula ada orang dia kata bukan tak boleh amal yang Nabi buat tu, cuma kita ni tak sekuat jiwa Nabi. Nabi ni nak amal ringkas-ringkas tak apa, sebab dia tu Nabi dah. Kita ni tak boleh amal ringkas-ringkas, kena amal banyak sikit, kena ada upacara-upacara sikit, kena berjenis sikit amalan tu. Itu yang kadang-kadang menjadi syubuhat dan kesamaran. Sebab tu benda ni nak cerita panjang. Cuma sedarlah kita bahawasanya itu hanyalah penghalang-penghalang untuk dekat kita dengan sunnah Nabi. Kita kena buat sunnah Nabi. Macam-macam mana pun kita amal sunnah Nabi. Kita tak akan ambil sunnah yang lain. Kita meninggikan sunnah Nabi macam apa yang dilakukan oleh para sahabat. Okay. Saya nak sambung lagi apa yang disebutkan dalam pengajaran hadis ni, muka surat 27 tu. Nabi SAW mengajarkan adab sebelum tidur, iaitu mengibas tempat tidur dengan kain. Jika tiada kain lain, hendaklah dia mengibas dengan bahagian dalam kain yang dia pakai. Maknanya kalau dia pakai kain, sebab pakaian orang dulu ni kain lah, seluar tak pakai sangat zaman dulu. Okay. Dia guna kain dia, kain yang bahagian atas tu lah, kain yang digunakan sebagai penutup baju bahagian atas ni, kibas tempat tidur tu, walaupun tempat tidur tu daripada anyaman daun kurma zaman dulu lah. Okay, kalau zaman kita ni banyak kain kita boleh guna untuk kibas. Nak kata paling kurang bagi lalu je lah. Ambil satu selimut tu lalu kan 3 kali berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak. Okay.
Antara hikmahnya ialah menghalau haiwan berbisa seperti kalajengking, labah-labah atau seumpamanya yang bersembunyi di dalam tilam tersebut yang membahayakan diri ketika mana tidur. Ini ialah hikmah yang kebanyakan para ulama sebut. Ada satu tokoh di Arab Saudi, dia buat kajian, kenapa Nabi suruh buat benda ni? Walaupun dari segi zahirnya kita dah moden ni, rumah dah ada penyapu, dah ada penyeduk udara. Sebenarnya tuan-tuan, bila mana kita tidur ni, sel-sel kulit mati kita ni memang jatuh di tempat kita tidur tu. Dan sel-sel kulit mati ni, dia tak akan dapat dilihat dengan mata kasar kita. Jadi kita kena tekan sikit tempat tidur kita tu supaya benda tu keluar dan berterbangan. Supaya bila mana kita baring nanti, sel kulit kita yang ada ni tak bertemu dengan yang dah mati, sebab dia akan beri problem kepada kesihatan tubuh badan kita. Itu kajian saintis lah, menunjukkan bahawasanya walaupun binatang berbisa confirm tak ada dah sekarang, tapi tunjuk pada kita itu hikmah daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi bukan seorang yang saintis pun, tapi nak tunjuk pada kita setiap apa yang Nabi tunjuk, walaupun kita nampak macam dah tak relevan sekarang, kita buat. Sebab kita tak tahu di belakangnya itu Allah Ta'ala nak jadikan kita dapat pahala itba'ur rasul, mengikuti Nabi. Mungkin kerana benda ni. Sebab kita jangan remehkan sunnah-sunnah yang kecil ni. Kita perhabis bahagian ni, lepas tu kita akan azan dan kita salat. Okay. Nabi SAW memerintahkan kita mengibas tilam dengan bahagian dalam kain supaya bahagian luar kain kekal bersih. Itu yang disebutlah. Si seorang mukmin sentiasa menyerah diri kepada Allah. Doa ini mengajar mukmin bahawa dirinya adalah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa ketika tidur. Bila mana kita tidur ni, kita dah lemah lah. Minda kita di bawah sedar. Bahkan Allah juga yang berkuasa menghidup dan mematikan. Pengharapan seorang hamba kepada Allah jelas dalam hadis ini. Setiap hamba perlu mengharapkan Allah memelihara jiwa dan jasadnya dalam kehidupan, supaya kita ni menunjukkan kebergantungan. Sebab tu doa ni dia menarik. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Ini doa yang menunjukkan pengharapan yang sangat tinggi kita pada Tuhan. Hadis ini menunjukkan bahawa terdapat versi lain untuk doa tidur. Sememangnya terdapat beberapa versi doa tidur yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut antara doa tidur yang sahih, muka surat yang ke-28, Bismikallahumma amutu wa ahya. Yang ni yang paling ramai orang amal, sebab yang ni yang paling pendek. Yang ni yang paling pendek dan yang paling mudah lah. Okay. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian antaranya lah riwayat Bukhari daripada sahabat yang lain. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Okay. Terjemahan dia muka surat 28 tu, ya Allah, aku serah diriku kepadamu, aslamtu nafsi ilaik, aku serah. Ini ialah bentuk kebergantungan. Wa fawwadtu amri ilaik. Yang ni yang paling besar tu. Dalam keadaan hidup yang sibuk dengan macam-macam urusan ni, kita jadikan perkataan ini last word sebelum tidur. Perkataan last sebelum tidur. Ya Allah, segala kekusutan, keserabutan aku hari ini, aku serahkan kepadamu. Aku serah semua. Sebab aku ni ialah makhluk yang lemah. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan dalam terjemahan tu dia sebut, aku serahkan urusanku kepadamu, aku ubahkan diri kepadamu. Maknanya aku jadikan setiap perubahan waktu tidur ni pun kepadamu. Rahbatan wa raghbatan, kerana takut dan cinta kepadamu. Ini dua unsur yang sangat baik dalam doa. Takut pada Tuhan dan berharap rahmat. La malja'a wa la manja minka. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat yang selamat. Malja'a tempat berlindung, manja tempat selamat. Laja'a dengan naja. Orang belajar bahasa Arab dia akan nampaklah ini. Allah Ta'ala tempat berlindung sebaik-baik, Allah Ta'ala tempat beri keselamatan sebaik-baik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt. Aku beriman dengan kitab engkau, kitabmu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalt, dan nabimu yang telah engkau utuskan. Ada riwayat menarik tentang hadis ni. Sahabat yang riwayat hadis ni, bila mana dia nak amal,
Dia nak ubah satu perkataan dalam doa ni, iaitu yang ujung tu, wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Dia nak ubah dengan wa bi rasulikal ladzi arsalt. Sebab dia kata nabi dengan rasul, rasul lagi tinggi pangkat dia. Okey. Lalu nabi pun dengar dia nak baca lagu tu. Nabi kata jangan, kekalkan seperti mana yang aku suruh. Tunjuk pada kita apa dia? Itulah petunjuk awal penjagaan kalam Nabi, ilmu hadis bermula. Para ulama ni yang sungguh jaga hadis Nabi ni sebab ni. Yang sungguh sangat duk jaga amalan pada Nabi ni sebab Nabi ni dia larang kita ubah. Apatah lagi kita buat amalan yang tak ketahuan hala macam sebut tadi. Bismillah 41 kali, 786, apa-apa saja nombor yang diberilah. Okey. Lagi tak ketahuan. Kita bukan tentang bismillah tu betul. Kita tentang kaifiat itu. Kaifiat tu yang salah. Sebab Nabi juga ialah orang yang diutus untuk memberi kaifiat. Dia bukan hanya beri bacaan. Nabi ni dia bukan beri bacaan, dia hantar pada kita ayat-ayat Quran. Okey, ayat Quran ni aku dah hantar pada kamu semua, wahai umat aku, pandai-pandailah kamu ejah, kamu nampak elok sikit, kamu letaklah sini sikit, tak situ sikit. Tu bukan. Nabi juga mengawasi penggunaan ayat Quran tu sendiri dan juga penggunaan doa-doa yang betul. Okay. Yang ujung bawah tu penutup, jika dilihat kepada lafaz doa ini, jelas kepada kita bahawa semua doa ini bermaksud penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Ini supaya seorang hamba sedar bahawa tidak ada daya yang akan bangkitkan dia daripada tidur, melainkan hanyalah Allah. Kita boleh beramal sunnah ni, tuan-tuan puan-puan, sebab apa? Tidur ni lah sunnah yang paling mudah nak buat sekarang. Sunnah lain payah, nak puasa 3 hari sebulan payah. Tidur paling kerak, sehari kadang-kadang 2 kali, kena dahsyat 3 kali. Cuma doa ni untuk tidur malam lah. Tidur qailulah dalam masjid tak perlulah baca yang ni. Tidur je lah. Okay. Cuma baca je lah supaya kita ni tak diganggu, tak disampuk apa-apa. Okay. Cuma nak katanya ialah tidur ni benda tiap-tiap hari. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi ni adab tidur pun dia ajar. Takkanlah bab akidah dia tak ajar. Kita boleh tengok dalam bab nak tidur tu pun Nabi tekankan penyerahan sebulat-bulatnya kepada Tuhan yang menjaga manusia. Okay. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Dan insya-Allah tuan-tuan tanda elok-elok kita punya sambungan pada sunnah yang ke-10. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rezeki untuk kita dapat sambung lagi perbahasan kita dengan lancarlah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.